Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung semula majlis kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. InsyaAllah kita akan cuba habiskan ayat 93. Perkataan yang kita sepatutnya tahu ialah ma. Ya, apa? Isim popular ma. Dan isim apa namanya? Isim mausul. Apa mana ma? Apa ya? Itu untuk benda. Kalau untuk orang, man. Apa mana man? Siapa? Yang belum penting yang tu ya. Sebab isim mausul maknanya yang. Okey, perkataan kedua, kum maknanya kamu semua. Laki atau perempuan? Laki. Kalau kamu semua perempuan macam mana? Ya. Okey. Itu dhamir apa tu? Dhamir muttasil dengan apa ni agaknya? Fi'il. Kalau dengan fi'il jadi apa? Ya'muru fi'il mudhari' kan? Dia menyuruh, memerintah amal. Ya. Mana-mana dhamir yang melekat dengannya mesti jadi maf'ul bih, dhamir muttasil dengan fi'il. Okey, cuba jalankan sekejap dhamir muttasil ya. Ya'muru dia memerintahkan. Hu macam mana dia memerintahkan kepadanya atau akannya, itu bahasa tu dia. Okay, cuba sebut dia, iaitu Allah memerintahkannya lelaki. Ya'muru. Dia iaitu Allah memerintahkan mereka berdua. Ya'muru huma. Dia memerintahkan mereka. Ya'muru. Dia memerintahkannya perempuan. Ya'muru. Dia Allah memerintahkan mereka berdua. Ya'muru. Dia memerintahkan mereka semua. Ya'muruhunna. Dia perintahkan engkau lelaki. Dia perintahkan kau berdua. Dia perintahkan kamu semua. Ya'muruhum. Dia perintahkan kamu semua. Okey. Dia perintahkan engkau perempuan. Dia perintahkan kau berdua. Ya'muruhum. Dia perintahkan kamu semua perempuan. Ya'muruhun. Nah, dia perintahkan aku. Ya'muruhni. Kalau muttasil dengan fi'il guna ni. Okey, dia perintahkan aku. Ya'muruni. Dia perintahkan kita. Ya'muruna. Okey. Jadi pelajaran ni ya, adik-adik kita yang daripada tahfiz memang sangat bagus. Ya. Fi'il mudhari. Ya. Sebab makan dia. Nanti kita nak bincang. Saya tandakan yang popular. Dua perkataan popular yang bergabung di sini. Bi maknanya bi dengannya. Dia baris bawah tu sebab lebih dengan disebut bi daripada disebut bi. Hu dengan bi sama maknanya. Dia bukan bagi bawah tu sebab letak depan haraf jar. Dia dhamir memang mabni. Okey, ini cakap Melayu. Iman. Apa makna iman? Iman. Keimanan. Ini isim kan? Imanun. Imanun. Kalau asalnya tanwin, kenapa dia tak ada tanwin? Ya.
Harap-harap jadi pakar mudhaf. Kum. Kamu semua dhamir apa ni? Dhamir muttasil dengan isim fi'il. Jadi apa? Kalau ni mudhaf mesti mudhaf ilaih. Jangan fikir panjang. Ya? Keimanan disandarkan kepada kamu semua. Keimanan kamu semua. In ni tidak masuk dalam isim popular dan popular. Dia tidak muatkan. Sebab dia kerap berjumpa ni sejak belakangan ni. Mungkin saya akan masukkan dalam tarikan baru saya. Sebab banyak. Dia sangat popular tapi saya kena masukkan satu kategori lain. In makna apa? Jika. Seterusnya perkataan ini perkataan yang tuan-tuan maklum, saya tak nak bincang lah. Mukminina maknanya orang yang beriman. Kalau satu orang yang beriman itu apa? Mukmin. Diagram warna apa? Hijau. Okey, cuba pecahkan sekejap. Seorang lelaki yang beriman disebut mukmin. Kalau bagi depan mukmin. Bagi bawah bagi atas ya, mesti nampak isim boleh 3 baris. Dan dia boleh dimasukkan alif lam. Kalau alif lam bunyi macam mana? Al-mu'minu. Baris bawah kalau baris atas macam itulah. Sebab tu itu punca dia. Dan dia boleh dipecahkan begitu. Okey, dua orang lelaki yang beriman. Okey, tanpa alif lam. Mu'minani ataupun orang-orang yang beriman. Mu'minuna ataupun mu'minina. Seorang perempuan yang beriman. Mu'minah. Kalau waqaflah dia boleh tintan dan boleh terima alif lam. Okey, dua orang perempuan yang beriman. Ataupun kalau perempuan-perempuan yang beriman. Mu'minatun. Tengok lain mu'annas. Mu'minatun. Mu'minatin. Cuba bariskan atas. Tak ada. Tolong. Saya dah letakkan baris hanya dua saja. Mu'minatun, mu'minatin. Jangan pandai-pandai punya mu'minatun. Sebab jamak mu'annas salim untuk bahasa Arab tidak boleh berimbas selama-lamanya. Walaupun dia nanti terima kuning, tak boleh bariskan atas, kena pinjam nanti. Baris dua, depan ataupun bawah saja. Okey, habis. Tengok, saya kata pun jumpa semula ya. Tuan-tuan ni kalau tuan-tuan cepat menguasai ini tak salah. Tuan-tuan akan pandai cepat. Paling kurang menguasai lebih 1,700 perkataan Quran. Fi'il madhi bunyinya macam mana? Oh, tapi tuan-tuan mesti boleh pecahkan fi'il madhi tu. Qala. Kalau huma? Qala. Hum? Sampai ke bawah. Lepas tu tuan-tuan mesti menguasai fi'il mudhari'. Macam mana bunyinya? Yaqul. Okay, tuan-tuan boleh tengok di dalam kamus nanti yaqulu. Okay, mesti boleh pecahkan fi'il mudhari'. Wa yaquluhuma yaqulani. Yaquluna sampai ke bawah tu mesti boleh. Ya. Tak apalah. Diagram kita ni memang licin. Sebab tu dia menggolosor. Ada yang jatuh dan kita boleh sedari. Kalau saya nak buat diagram sesat boleh, tapi mahal lah. Plastik sesat supaya dia tak jatuh. Okey, lepas tu kita mesti menguasai masdar. Kita ada sebut kerap dalam Quran. Dia akan jadi qaulan. Kalau bukan depan qaulan. Maknanya perkataan. Ya. Okey. Lepas tu kalau tuan-tuan nak lagi, tuan-tuan kena tahu ya, apa yang dinamakan isim fa'il. Iaitu macam mana orang yang berkata akan disebut fa'ilun. Dia akan jadi fa'ilun. Cuba
Iaitu orang yang berkata. Qailun. Itu kalau seorang. Kalau dua orang. Ataupun ini kalau orang lelaki yang berkata qailuna atau qailina. Ni ni jangan lupa boleh jadi perempuan. Ya. Seorang perempuan yang berkata qailah. Dua orang. Ataupun qailataini kalau perempuan yang berkata ataupun okey. Lepas tu tuan-tuan nanti akan banyak jumpa fi'il amal. Ini bukan fi'il amal. Macam mana bunyi fi'il amal? Qul huwallahu ahad. Banyak ni. Macam mana nak terima fi'il amal? Katakanlah oleh dapat fi'il amal kejam pula fi'il amal. Ya, cuba jalankan anta qul. Anta qul. Cuba sebut. Anta qul. Katakanlah oleh antuma. Apa nak qulu? Katakanlah oleh antum semua. Anti quli. Antuma. Antunna. Macam itulah ucapan dia. Nanti tuan-tuan boleh ucapkan fi'il nanti. Ni tuan-tuan tak nak ingat pun tak apalah. Sebab saya nak tayang saja. Walau pecahan ini sangat banyak guna dalam Quran. Yang inilah perkataan paling kerap digunakan dalam Quran selepas isim dan harf popular. Tapi dari warna tinggi tak boleh lawan. Dia berulang beratus ribu kali. Ya, sedangkan dia ni pecahan dia hanya 1,700. Tapi dia ni kalau nak kira perkataan selain daripada isim popular dia ni lah. Kalau nanti larang. Macam mana nak larang? Jangan engkau berkata la taqul. Ya. Cuba pecahkan fi'il nanti. Pegang nanti. Okey, anta la taqul. Antuma la taqulan. Antum la taqulu. Bagaimana la taqulu? Anti la taquli. Antuma la taqula. Antunna la taqulna. Okey. Satu lagi yang tuan-tuan kena tahu iaitu digunakan dalam Quran madhi majhul. Ya, madhi majhul. Tuan-tuan jumpa satu dalam Quran ini. Ila. Ia telah dikatakan. Ia telah dikatakan. Ini jangan sakit-sakit kepala. Semua nak tayang je. Harap-harap di hujung pelajaran kita nanti kita kuasai yang ini. Ini untuk menentukan misi kita 6 bulan lagi. Tuan-tuan mesti tahu benda-benda yang macam ni. Ini cuma tayangan saja, promosi. Baik, tuan-tuan. Ya, Ustaz Nasruddin kata JPK. Apa makna JPK? Jangan ponteng kelas. Saya tambah satu lagi, JCA. Jangan cabut lari. Jangan cabut lari. Ya, supaya saya dapat ajar tuan-tuan. Sebab kalau tuan-tuan lari, saya takkan cari. Ya, tuan-tuan menyobok pun saya takkan cari dah. Ya. Okey, sebab sampai satu masa nanti kita akan ajar tuan-tuan memecah perkataan ini. Kerana menguasai pecahan ini menyebabkan tahu satu akan tahu semua. Ya, macam mana kita nak pecah kata dia telah berkata, dia sedang atau akan berkata, perkataan orang yang berkata. Katakanlah oleh kau, jangan kau katakan ia telah dikatakan. Ya, macam tu. Saya nak padam cepat-cepat ni supaya tuan-tuan tak dapat salin. Itu bukan pelajaran kita.
Sebab saya nak bagi tahu qala dengan segala pecahan ini berulang secara kerap dalam Quran. Ya, lebih 1700 kali. Mana bayangkan dapat satu menguasai 1700 perkataan yang lain, ya. Okey. Perkataan pertama, kul. Mana apa tadi? Boleh. Perkataan kedua ini bisa. Bisa ni dia fi'il yang tak ada fi'il mudhari' dia, fi'il madhi. Bisa. Dan dia tak boleh pecah-pecah pula. Wa bisa, ma bisa, hum bisa, tak ada. Ya, ni untuk mengeji. Kalau kita nak keji, ya, dia panggil bisa. Amat buruk maknanya. Dan kita pun tak boleh nak terima dia telah buruk, ya. Dia boleh terjemahkan amat buruk, tapi dia adalah fi'il madhi wa dan tak boleh pecah. Lagi senang kan? Senang tak payah pecah, sakit kepala pecah. Ya. Kalau lawan dia dalam Quran, ni'mat. Aman. Ini untuk memuji, memuji. Ini untuk mengeji. Apa makna ni'mat? Amat baik. Kalau bisa, amat buruk. Ini maknanya amat buruk. Yang ini amat baik. Tuan-tuan akan jumpa juga banyak dalam Quran. Ni'mat dengan bisa. Okey. Jadi dapat diterima amat buruk je lah. Tapi kalau jumpa dia ni, dia fi'il apa? Fi'il madhi. Jangan lupa, bila jumpa fi'il madhi kena cari apa? Mesti ada fa'il. Walaupun dia tak dapat dipecah, ini dia betul dia. Kalau bisa, ini dia sampai kiamat. Ni'mah pun sampai kiamat. Ini, ya, tetapi mesti ada fa'il. Okay? Cuba terjemah bisa. Amat buruk. Ya, kali ini tak dapat nak tolongkan. Ia telah buruk. Tak dapat. Amat buruk, ya. Okey, seterusnya perkataan yang ketiga. Ini tuan-tuan tahu ya'muru tadi. Ya'muru. Amar mana apa? Perintah. Kalau ini fi'il mudhari', huwa ya'muru mana apa? Dia memerintahkan. Dia suruh. Okey. Ini tuan-tuan tak sempat saya nak pecahkan pada tuan-tuan. Ini adalah perkataan kedua terbanyak di dunia. Ya, iaitu kuntum ni adalah pecahan terbanyak selepas qala. Qala berulang lebih 1700 kali. Kana dan pecahan ni akan berulang hampir 1300. Jatuh tempat kedua. Kalau tuan-tuan menguasai qala dengan kana, ya, berapa? 13, 117, 3 perkataan. Dalam genggaman hanya 2 saja. Ya. Sebab itu kita akan belajar memecahkan di sini dan memecahkan di sini. Ya, diagram kita tak sampai 10. Diagram kita ada berapa? 4. Untuk pecah 2 muka je, ya. Jadi maknanya kana ni dia daripada perkataan kana, tuan-tuan. Ni. Dan dia ni pun fi'il yang tak sempurna. Kalau ni fotokopi ni kuat. Macam mana nak terjemah? Ia adalah. Kadang-kadang ia telah. Ia telah menjadi. Ia telah berada. Ia susah sangat semua tak jadi dengan la. Tak boleh je. Ia tak payah terima. Sebab ini dipanggil fi'il yang tidak sempurna. Dalam bahasa Arab dipanggil naqis. Sebab adakah perbuatan menjadi. Ini bukan menjadikan. Misalkan saya telah menjadi seorang guru. Itu bukan menjadikan. Itu bukan perbuatan yang sempurna. Ya, dahulu dia menjadi seorang pekebun. Ya, menjadi begitu. Sana.
Ya, okey. Ini adalah beberapa cara penterjemahan kana yang tidak sempurna maknanya. Sebab tu macam-macam. Di sini mungkin ini yang dapat diterjemahkan. Ya, adalah. Okey, cuba tuan-tuan pecahkan fi'il madhi daripada kana. Huwa kana. Mana dia? Adalah. Okey. Sama ia telah ke, ia telah adalah ke. Tengok mana sesuai ya. Huwa kana. Huma. Bukan jumpa banyak tu ya. Lima kanu fihi yakhtalifun. Ya. Okey, dia kana. Huma. Okey, setelah kunna. Okey, sebab ni banyak ulang Quran sebab puasa ini ya. Sebelah kunna. Anta kunta. Antuma. Antum. In kuntum mu'minin. Ya. Anti. Antuma. Antunna. Ana kuntu. Nahnu. Huwa. Kana. Bila dah turun, naiklah semua dah. Ya. Jadi kalau dah turun tak boleh naik. Itu sakit betul. Ya. Okey. Jadi tuan-tuan sudah dapat menjelaskan semualah perkataan yang kita bincangkan. Kita punya pelajaran kita pada hari ini. Qul. Katakanlah boleh. Apa domir ini? Engkau. Fi'il apa? Amal. Bila jumpa fi'il amal cari fa'il. Pada domir. Apa domir dia? Anta tu siapa? Engkau tu siapa? Ya, betul lah. Tak apa dia. Qul lahum ayyuhar rasul sallallahu alaihi wasallam. Iaitu Nabi Muhammad. Katakanlah oleh engkau wahai Muhammad. Ini cerita Bani Israel zaman Nabi Musa. Tetapi pengajaran diceritakan di hadapan Yahudi di Madinah yang terus mengingkari Nabi. Perangai sebiji. Macam mana dia orang tipu Nabi Musa? Kalian tahu sahabat penyembah berhala, begitu juga mereka mengingkari Nabi Muhammad. Semua cerita-cerita ni penyembahan berhala, dia orang selamat, dia orang diturunkan kitab Taurat, semua Yahudi tahu. Sebab Yahudi di Madinah ni, kalau ikut kisah sejarah dia, satu riwayat menyatakan mereka ni adalah daripada pengikut Nabi Allah Musa yang mengerjakan haji di Baitullah. Sebab Baitullah ni orang buat haji mengikut syariat Nabi Allah Ibrahim lebih lama. Jadi bila dia lalu Madinah balik kepada Mekah, dia orang tak nak balik sebab apa yang dinyatakan dalam kitab Taurat, ya, bahawa akan lahirnya Nabi akhir zaman, tempat hijrah dia sebiji seperti mana dalam kitab Taurat. Dia tengok Madinah masa tu Yathrib. Jadi dia orang tak nak balik, nak tunggu Nabi akhir zaman. Tapi bila dia sebelum dia mati, dia wasiatkan kepada anak dia, ni bapa ni duduk sini nak tunggu Nabi. Sebab itulah orang Madinah tahu awal kehadiran Nabi ni daripada kitab Taurat orang Yahudi. Tapi bila Nabi datang, dia yang bawa. Ya? Itu kisah dia. Jadi Nabi berhadapan dengan kejahatan yang sama orang Yahudi seperti mana Yahudi buat kepada Nabi-Nabi yang sebelum ni. Okey. Katakanlah oleh engkau wahai Muhammad. Okey. Ini pun dipanggil noktah berpindah di sini. Ya. Ini pun dipanggil cakap adu. Bisa. Apa buruk. Apa yang ya'muru. Dia berperintahkan. Ini cermat. Ini hukum nahu. Ya'muru. Fi'il apa tuan-tuan?
Fi'il mudhari. Apa dhamir dia? Huwa apa dia? Saya sudah bagi tahu dulu fi'il. Kalau kita jumpa kena cari apa? Fa'il. Fa'il dua kaedah mencarinya. Cari isim baris depan marfu'. Yang nak cari bagi depan ni hanya fi'il yang melibatkan huwa atau ya. Kalau tak jumpa bagi depan tu baru kita cari dhamir yang tersembunyi. Okey, sekali tuan-tuan jumpa yang muru, apa dhamir dia? Ceromat-ceromat siapa yang suruh ni, itulah fa'il dia. Fa'il bagi apa? Bagi depan. Mana fa'il dia? Tersembunyi. Tak ada. Huwa tu tersembunyi. Saya dah kata tak betul. Dia ni. Cari Yang muru. yang muru tu fi'il dah tak ada. Mesti yang selepas tu. Kom ni tak boleh tuan-tuan. Ini kom ni apa? Dhamir apa? Muttasil dengan apa? Fi'il sama juga. Mesti orang ni kena suruh. Siapa yang suruh ni? Ya. Tak betul ni. Tadi kan dia kata tak betul dah. Janganlah 5 kali pula tak betul. Ya. Tuan-tuan, fa'il baris depan. Mana dia? Iya, fa'il imanu. Ini bahasa, ni bukan bahasa apa ni, bahasa sebenar tapi bahasa kiasan. Cuba terjemah kul. Katakanlah engkau akan amat bisa amat buruk apa yang muru. Ia tak boleh sebut sebab fa'il dia kata apa yang memerintahkan. Apa yang memerintahkan. Ini dhamir mustasil maf'ul bih akan kamu. Fa'il kita nak terima oleh. Kalau nak itu cara tu dia amat buruk apa yang memerintahkan akan kamu oleh keimanan kamu. Sebenarnya kalau cakap Melayu moden dia senang dia amat buruk apa yang iman kamu perintahkan kepada kamu. Yang sebenarnya iman apa? Ini bahasa perlu, kalau bahasa perli bukan iman. Makna kepercayaan tu buruk sangatlah kalau sampai suruh apa menyembah berhala. Buruk sangatlah iman kamu. Kalau itulah iman kamu yang kamu dakwa kamu berpegang kepada kitab Taurat, kamu adalah bangsa terbaik, bangsa pilihan Tuhan, kekasih Allah. Amat buruklah yang iman kamu perintahkan kepada kamu sampai kamu sanggup sembah berhala, melakukan satu benda dosa paling besar di sisi Allah, iaitu syirik. Ini nampak bahasa dia. Ya, macam mana kamu kata, sebab dia kata kami berpegang kepada agama Nabi Allah Ibrahim, kami berpegang kepada Taurat, kami tak nak Quran sebab kami ada kitab sendiri. Ya, Allah mungkin cerita apa yang mereka perlakukan kepada Nabi Musa, apa yang mereka perlakukan kepada Taurat, diterima ke tak? Dia tolak. Ya? Jadi maknanya orang Yahudi buruk sangatlah. Kalau macam itulah iman kamu, buruk sangatlah apa yang keimanan kamu suruh kepada kamu. Ini pun satu bahasa balaghah. Sebab iman mana boleh suruhkan, orang yang boleh suruh. Ya, macam kita baca dalam Quran, innas salata, apa innas salata, inna as-salata salat tanha, mencegah. Boleh tu solat tu dia paling kita bila kita mencegah al-fahsya, kekejian wal munkar. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sembahyang itu mencegah kamu daripada perbuatan keji. Bukan sembahyang itu dia lepuk kita sampai kita tak boleh buat munkar.
Ya, tetapi maknanya kesan daripada solat itu memberikan kekuatan kepada kita untuk mencegah diri kita daripada melakukan perbuatan keji dan tak buat. Ni solat itu tak suruh pun, tak cegah pun. Dia begitu juga ini bahasanya. Ya, kalau keimanan kamu tu bawa sampai menyembah patung anak lembu, cakap kat dia orang Muhammad yang kata berlagak pegang kepada Taurat tu, dia ini dia. Cuba tuan-tuan terjemahkan. Bila kul boleh kau wahai bisa cara orang muda lah ya. Imanukum, imanan kamu tu siapa? Bani Israel, Yahudi. Masa ni Nabi bercakap dengan Yahudi di Madinah yang hidup masa tu. Amat buruk apa yang keimanan kamu yang buruk memerintahkan bihi dengannya. Amat buruklah kalau keimanan kamu suruh kamu dengan perkara itu sampai menyembah anak lembu. In kuntum adalah kamu tu siapa? Bani Israel, mu'minina, orang-orang yang beriman. Ya, jika kamu beriman dengan apa yang diturunkan kepada kamu, iaitu Taurat. Adakah Taurat itu yang menyuruh kamu menyembah Tuhan? Buruklah kalau iman kamu macam itu. Ini bahasa yang Allah Subhanahu Wa Taala suruh jawab kepada orang Yahudi. Yang paling penting di sini supaya tuan-tuan biasa dengan permainan ni. Bila jumpa fi'il, cari fa'il. Kalau kita kembali yang muruh ni kuat nak kembali ke apa? Dia memerintahkan kamu. Patut iman dia macam apa pula? Inilah fa'il. Amat buruk apa yang keimanan kamu perintahkan kepada kamu semua. Berbelit-belit ni. Belit sebab kita orang muda. Kalau orang tua, amat buruk apa yang memerintahkan akan kamu oleh keimanan kamu. Itu bahasa orang tua dulu, dia tidak ubah struktur. Sama ya, kalau kita tua punya terjemahan tu ikut dia. Tapi fa'il akan diterjemahkan boleh. Kalau mampu lebih akan. Cuba cek sebelum kita tua. Orang Melaka ni kan kajian mengaji pondok. Ya, ini dia pondok tua ni. Alhamdulillah. Okey, terakhir sekali kita terjemahkan tuan-tuan. Kul wahai Muhammad bisa ya'muru memerintahkan akan kamu bihi imanukum oleh keimanan kamu. In kuntum adalah kamu mu'minina, orang-orang yang beriman. Kalau kamu mendakwa kamu orang beriman, buruk sangat iman kamu. Sebab iman akhirnya suruh sembah berhala. Buruk betul iman. Itu yang disebut oleh Allah kepada Yahudi pada zaman Nabi. Ya kan? Ya, orang Arab cakap macam tu. Ya, Ya, dia sama. Kita ni sebab bahasa tua, kita kata tua tu sebab kitab pondok kita ni adalah pengaruh daripada kitab Arab. Sebab tuan-tuan guru kita dulu mengaji 15 tahun, 20 tahun, dia bawa kitab yang dia mengaji kat Mekah, diterjemahkan di sini. Itu yang apa ni Syekh Fatani, apa ni semua yang menterjemahkan tu kan. Itu adalah terjemahan kitab Arab, bukan buat yang akan semua tu oleh semua tu. Ada terjemah fa'il dan maf'ul bi. Tapi orang Arab cakap macam tu juga. Ya, begitu. Ada maf'ul bi dia
dikedepankan, ya. Ni fa'il dia di depan. Contoh dia yang mudah macam ni je lah, ya. Contoh yang mudah, daraba. Apa makna daraba? Dia telah hari ini saya nak sebut fa'il dia. Ni fa'il. Kenapa dia fa'il? Bagi depan. Okey. Lepas tu al-kalba. Mana al-kalba? Anjing. Telah memukul boleh. Ini bagi dua. Ini maf'ul bih akan. Ini cara orang tua terjemah. Akan anjing itu. Okey. Mari kita buat permainan ini. Daraba. Ya, daraba makna apa? Dia telah memukul. Ini dhamir apa ni? Dhamir muttasil dengan fi'il. Sama juga. Maf'ul bih mesti dia telah memukul akannya. Boleh juga saya sebut fa'il dia kalau dia dhamir melekat. Kalau nak sebut fa'il juga mesti di belakang. Siapa yang pukul ni? Anjing pukul Muhammad ke Muhammad pukul anjing? Mana tahu Muhammad yang pukul? Fa'il baris depan. Ya, ini tetap fa'il. Okey, cuba terjemah cara tua. Daraba. Dia tak boleh sebut dah sebab ada fa'il. Telah memukul. Telah memukul akannya, iaitu akan anjing itu. Muhammad. Bahasa Melayu moden dia terus balikkan. Muhammad telah memukulnya, iaitu anjing itu. Bila dia dhamir di ke depan didekatkan, kalau nak sebut fa'il, fa'il dia kena ke belakang kan. Itu dari segi hukum dia sudah masalah. Yang paling penting tuan-tuan tahu garis fa'il. Bagaimana fa'il? Nanti kalau silap apa ni telah memukul dia akan Muhammad, jadi anjing pula pukul Muhammad tu boleh. Ini orang potong susu kan? Susu potong orang. Yang ini makna disiplin barisnya. Allahu a'lam bishawab. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله